Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-riang rasanya bila kita bersama. Hello, 早晨，大家好。Kenapa senyap? Selamat pagi untuk anda yang bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Yes. Muaz ada tak rasa pelik tiba-tiba bangun-bangun Fiona cakap bahasa Cina? Tak, saya tak pelik pun. Sebab saya dah biasa dengan Fiona. Jadi ini bermakna kita pun dalam keluarga Malaysia besar ni, kadang-kadang bila orang cakap Syam, kita dah tahu dah kan. Terus maksudnya selamat pagi. Betul, tak sia-sia Muaz host dengan Fiona selama 3 tahun ni. Yes, kita kena belajar sesuatu. Jadi untuk anda pada hujung minggu di hari Ahad yang cukup istimewa ni, yang dah bangun pagi, tahniah ucapkan kepada anda semua kan. Sebab dalam ramai-ramai yang sedang tidur, mungkin tidur balik selepas subuh, anda yang terpilih sebab anda bersama dengan kami hari ini. Ya, satu lagi Fiona nak pesan kepada anda semua pagi ini adalah selain daripada anda boleh menyaksikan kami secara langsung di TV3 dekat TV anda juga boleh menyaksikan kami secara langsung di Facebook Borak Kopitiam guna handphone anda ataupun tablet anda pun boleh juga. Yang bestnya dekat situ anda semua yang ada dekat rumah boleh kongsikan pendapat anda ataupun ada info-info nak sampaikan, ada pesanan, anda boleh terus ajukan di ruangan komen yang ada di bawah. Baik, topik kita hari ini yang akan kami bawakan mengenai penghibur. Sebab kita tahu penghibur ni penyanyi, pelakon, semualah yang menghiburkan orang ramai dengan kerjaya mereka. Dari penghibur ni sebenarnya kita boleh berubah untuk menjadi seseorang. Betul. Penghibur boleh menjadi seorang usahawan. Betul. Penghibur boleh menjadi seorang orang kata mekanik. Wow. Boleh menjadi seorang buat tukang kayu. Macam-macam. Sebab apa? Seorang penghibur tu bukan sahaja tertakluk kepada dia punya talent sebagai seorang penghibur, tapi juga ada talent-talent, bakat-bakat yang lain yang terpendam. Okey, kan ada juga dari penghibur menjadi seorang motivator. Sebab apa kelebihan yang mereka ada. Jadi mungkin ramai orang ingat penyanyi ini kebolehannya hanya menyanyi saja. Tapi sebenarnya sebelum mereka bergelar sebagai seorang penyanyi, mereka ni mungkin mengambil kos-kos yang kita sendiri tak tahu. Contohnya sebagai seorang lawyer, engineer. Jadi setelah mereka mencapai apa yang mereka mahukan, lepas tu dia explore pula untuk kerja-kerja lain kan. Betul. Bagi anda semua yang ada dekat rumah, mungkin anda ada kenal seseorang individu ataupun penghibur-penghibur yang anda minati dan juga anda tahu macam penghibur ni ada buat benda lain selain daripada menjadi seorang penghibur di depan TV semua tu kan. Boleh anda kongsikan bersama kami di ruangan komen. Kejap lagi mungkin kita akan bacakan. Kita orang nak tahu jugalah anda kenal siapa yang juga macam tu juga kan. Okey, baiklah. Dah kita bagi tahu topik kita pagi hari ini, pagi Ahad ni adalah apa. Sekarang ni kita nak update pula dengan info-info COVID. Nak bagi tahu anda setakat semalam nombor ataupun kes baharu yang telah pun kita catat adalah sebanyak 9,117 kes baharu. Setakat ni ini adalah pertama kali since Oktober kita catat angka yang lebih daripada 7,000. Okey, jadi kalau kita lihat walaupun Omicron ini gejalanya amat ringan, tetapi kita kena sentiasa terus patuhkan SOP dengan peningkatan yang saban hari meningkat ni amat merisaukan kita sebab kita pun tahu kita baru saja bersama-sama menyambut Tahun Baru Cina. Betul. Kan. Jadi bila ramai ada banyak pergerakan, berkemungkinan juga kita mungkin mudah untuk dijangkiti. Jadi kepada anda sekali lagi peringatan bersama untuk kita semua supaya kita terus jaga diri kita dan juga keselamatan keluarga kita. Sebut tentang jaga keselamatan diri kita dan juga keluarga kita. Ini satu peringatan Fiona sendiri nak sampaikan kepada anda semua. Kerap-keraplah cek MySejahtera anda ataupun sebenarnya bila anda dapat notifikasi SMS daripada MySejahtera untuk anak anda daripada 5 hingga 11 tahun dapatkan vaksinasi, anda boleh pergi pilih tarikh dan juga masa untuk pergi ke PPV dapatkan vaksinasi untuk anda anak anda. Okey, baiklah, itu dia selain daripada update mengenai COVID-19, kita juga nak update mengenai cuaca. Macam mana? Apa khabar dengan cuaca kita semua ni? Keadaan cuaca yang kita akan lihat secara keseluruhannya kebanyakan tempat adalah hujan. Seperti di Lembah Kelang pun semalam hujan kan. Betul, dan cuaca suhu agak tinggi juga. Kalau anda sendiri boleh rasa juga di siang hari panasnya memang terik bahang.
pagi-pagi basuh kain, pukul Kering 12 lah. memang dah kering dah. Okey. Lepas tu petang-petang pula hujan. Jadi bagi anda semua yang mungkin ada perancangan nak keluar jalan-jalan, tempat yang tak berteduh semua tu, ambillah, bawa Semalam payung semua. Saya minumlah naik banyak basikal, air. kita pergi Morib kan. Memang rasa lah. Bila naik basikal ni, kita akan rasa bahang dia yang sangat panas kan. Panas tengah hari, lepas tu petangnya hujan. Jadi kepada anda semua berhati-hati. Sebab semalam juga ada satu video yang tular saya tengok air naik di beberapa bawah jalan. Betul. Jadi bila hujan ni memang amat merisaukan kita dengan apa yang pernah berlaku. Jadi sentiasa berwaspada. Juga kalau kita tengok cuaca kita sebenarnya memang tak menentu, selain daripada ada air yang naik. Antaranya semalam saya nampak di Georgetown, Pulau Pinang, ada juga di kawasan yang feri tak boleh nak lalu sebab air surut. Betul, sebab dilangkaui, mungkin dilangkaui keadaan siang terlalu panas kan. Jadi bagi anda semua bersiap-siap sedialah untuk apa-apa. Yang paling pentingnya jaga kesihatan diri. Saya kena jadi Cina sikit kejap. Minum air masak banyak-banyak. Okey. Kena jadi mak-mak kejap. Minum air masak banyak. Jangan Bawa botol besar-besar. Bawa botol besar-besar. Kalau boleh bawa sana sini. Tapi baguslah untuk badan kita, tapi jangan terlampau minum air yang berlebihan sangat. Betul. Pun membahayakan badan kita. Jadi kita tengok pada kondisi badan kita. Okey Fiona, selain itu juga kita nak bawakan satu berita yang amat-amat menyedihkan kita, kerana berita ini sebenarnya telah menyatukan kita di seluruh dunia untuk fokus kepada satu individu, anak-anak yang paling kita lihat dalam keadaan yang kecil, tetapi ialah cabaran yang harus dilalui memang sangat luar biasa. Betul. Dan saya percaya satu dunia pun telah turut merasakan kesedihan untuk adik Ryan, seorang kanak-kanak yang berusia 5 tahun yang telah pun diselamatkan pagi tadi selepas terperangkap, namun begitu telah meninggal dunia dekat kedalaman 32 meter dekat dalam perigi sejak daripada hari Selasa terperangkap dekat dalam. Dan juga BBC juga melaporkan bahawa pemergian Ryan sejurus selepas ditemui. Maksudnya bila dijumpai, adik Ryan memang telah meninggal dekat Betul, dalam. ya, dan memang berjaya diselamatkan dan kita dapat lihat video yang menyaksikan keterujaan apabila adik Ryan kita dapat dikeluarkan. Tapi ianya telah pun dikeluarkan oleh pihak Raja Maghribi, Raja Muhammad ke-6 mengenai pemergian Ryan sejurus selepas dia berjaya ditemukan dan dibawa keluar dari perigi tersebut. Dan saya pastinya selepas ini akan ada berita susulan mengenai pemergian adik Ryan ini. Jadi seluruh dunia mendoakan adik Ryan dan sudah pastinya pemergian anak ni amat dirasai. Al-Fatihah, syurga buatmu si anak kecil. Sama-sama kita sedekahkan untuk Ryan. Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin, dan terima kasih di atas doa anda semua dan pastinya saya yakin semua penyelamat telah memberikan yang terbaik. Cuma dalam keadaan sebegitu kita kena akur dengan takdir tapi mungkin kita lihat dari sudut yang positif. Inilah dia yang dapat menyaksikan bagaimana kehebatan apabila kita bersatu hati. Segala perkara dapat diselesaikan tapi perkara sudah terjadi dan kita doakanlah untuk keluarga adik Ryan pun akan kuat mengenai ataupun menerima perkabaran ini. Baiklah. Dan sekarang ni kita ada satu berita nak kongsikan bersama dengan anda. Bagi anda yang mungkin rasa diri anda memang fit, anda boleh datang ke uji bakat ini. Jadi kepada anda yang berminat untuk menjadi pelakon aksi berjiwa kental dan juga berfizikal mantap, kami sedang mencari 12 peserta untuk program terbaru TV3 Fit for Action. Jadi datang ke uji bakat pada 5 dan juga 6 Februari bermula daripada jam 9 pagi di Sri Pentas Bandar Utama, dan had umur adalah daripada 18 tahun hingga 35 tahun sahaja. Jadi pastikan anda membawa keputusan saringan COVID-19 anda supaya kita boleh jaga diri kita dan juga jaga orang yang ada di sekeliling ini. Jadi jangan lepaskan peluang ini, datang ke Seri Pentas untuk uji bakat ini. Ini dah kenapa ni?
Fit for action. Tapi awak dah tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab umur dia 15 sampai 35 je. Ya ke? Wah. Yes. Okey, letak balik aku sini. Sebab saya tengok dia punya ujian hari tu, kena angkat tayar lah. Lepas tu dia kena panjat nampak. Benda macam ni saya boleh buat. Tapi kenapa umur dia sekali lagi sampai umur apa tadi? 15 hingga 35 sahaja. 18 daripada 35 sahaja. Saya boleh lah. Pakcik ni macam mana? Pakcik ni pandai juga pusing-pusing ni, ya. Tapi Ini antara cabaran boleh. Dia. Anda kena lulus cabaran ni. Serius lah. Ya. Ingat nak jadi saya pelakon ingatkan, aksi ni. Saya ingatkan action je. Tak, kalau action je berlakon tumbuk sikit nangis mana boleh. Wow. Nampak tu? Betul-betul lah. Jadi maksudnya bila kita tengok filem aksi ni semua memang aksi-aksi dia ni memang betul lah kan? You ingat aksi tu semua main-main ke? Saya ingatkan stuntman je buat. Boy-boy je yang kita buat pakai animasi. Yang lain semua kalau macam ni, Airul Azrin ke, Aaron Aziz ke, semua memang pakai dia punya kudrat lah. Oh, betul lah. Tak percaya. Tapi saya tak puas hati tadi sampai 35 je. Nanti awak komplain dekat bos. Di usia emas ni. Okey, jadi untuk anda semua, jom kita nak lihat sebenarnya ini yang kita sebut mengenai penghibur kepada usahawan. Sebab kita tahu penyanyi 90-an yang popular dengan lagu-lagu rock kapak, mereka sebenarnya masih aktif. Tapi selepas PKP hari itu, apa khabar mereka? Kita ada sesuatu untuk anda. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum, saya Afi Utopia. Maya percintaan, ada madu, ada racun, manis cuma seketika. Sebenarnya abang bersama kumpulan Utopia daripada album pertama tahun 1989 Afi join dengan kumpulan Photographs mula-mula sebelum arwah Syamrin, tapi jodoh tak panjang. Lepas tu abang dicolik oleh arwah Rano bin Rashid, iaitu ketua kumpulan Utopia untuk bersama-sama dengan beliau, dengan arwah Husni Husin dan juga Syahrum Shah sebagai members. Sebelum wujud Utopia ni kami menamakan kumpulan kami Kalkatu. Lepas merakamkan album yang pertama tu tahun 1989 baru kita cari nama yang sesuai, dan alhamdulillah daripada pendapat yang bernas daripada arwah Lolok dan juga sifu kita Datuk M Nasir mengatakan nama Utopia ni unik dan kena dengan band kami, U Sengkang TOPIA. Daripada situlah wujud nama kumpulan Utopia. Saya hari ini berada di laman santai selebriti Cabin 8, bertempat di Padang Awam Batu Cape. Jadi inilah tempat kami berniaga setiap Jumaat, Sabtu, Ahad untuk mencari rezeki untuk kelangsungan hidup. Jadi tempat inilah tempat Afi bersama dengan rakan-rakan artis yang lain seperti Syafirio, Mimi Eva, Jeff Dynamic, Rum Juji 14, Anwis, Saleh Yukis. Laman santai selebriti KBA ini sebenarnya dah semenjak PKP lebih kurang dekat 2 tahun. Dan sebenarnya kami menyanyi adalah punca utama kami. Jadi bila tak ada show, tak ada punca, jadi kami terpaksa buat alternatif dengan berniaga sini. Walaupun sebelum ni tak pandai berniaga, dah masing-masing dah pandai berniaga, alhamdulillah. Ini rakan artis kita yang paling baru, Mimi Eva, Bulan Cinta. Okey, yang ini. Baru sampai, baru nak sarung tangan. Okey, ni dia gerai Syafi'i Rio, dapur panas Syafi'i Rio. Alright, ni Afi punya gerai yang viral sekarang ni, Ci Chong Fan lah. Dia macam Yon Tofu tapi dia kuah lain sikit. Kita ada Jeff Dynamic Corner. Seterusnya kerana musuh hailah. Ini dia Anwis. Ni gerai dia. Apa perniagaan? Saya berniaga sate lah. Ayam sate daging. Ini gerai terbaru yang baru masuk ni. Saleh oleh UKs. Okey, ceritakan sikit apa berniaga Saleh. Berniaga nasi lemak berlauk. Kita ada 13 lauk kat sini. Dan kita ada spaghetti dan kita ada bubur berlauk juga. Alright. Okey, harapan Hafiz supaya peminat-peminat yang
selalu mendengar lagu-lagu kami Harap anda semua sokong apa yang kami lakukan untuk kelangsungan hidup. Boleh sama-sama kita santai-santai sini, dan rakan-rakan artis pun ramai-ramai datang kat sini sebagai tempat mengeratkan silaturahim. Artis dan peminat berpisah tiada, insya-Allah. Terbang, sebebas helang, lebarkan sayapmu itu. Cerita, kita bersama, dunia ini kita rasa. Hidup kita ceria tanpa rasa gusar. Lupa segala luka atau jiwa yang lara. Semuanya kita tak kira siapa, bila bersama rasa gegarnya. Roda terus membakar, sambayu menemaniku. Jiwaku berlayar di atas dua roda, mengisi lembut bunyian irama perjalanan. Destinasi tergambar, roda berputar, iringkan jalan. Sahabatku, tak kira apa warnamu jua, kau dan aku sama, 'cause we ride together. Tak kira apa gaya dan bangsa, jiwa kita bersama, brotherhood forever. Kita we like together. Deruman enjin buatku selalu mengingatkan teman hidupku. Tak kira apa gaya dan bangsa, jiwa kita bersama, brotherhood forever. Kita bersama, dunia ini kita rasa. Baju bunga-bunga membuat hati abang berbunga-bunga. Jadi untuk anda semua, itulah dia Dato' Ahmad Lutfi Ibrahim yang merupakan vokalis kumpulan Kasawari. Tapi bila pakai baju bunga-bunga ni, orang tanya-tanya, siapakah individu ini? Patutlah tadi kan, daripada jauh tengok cikgu rasa nak senyum je. Sebab bunga-bunga because it's borak kopitiam.
Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih. Siapa khabar? Khabar baik ya. Kami berdua rasa teruja sangat. Terima kasih, Mungkin terima lagu kasih. tadi lagu yang Bikers Forever. Bikers Forever? Latest yang terbaru daripada Kasawari. okey. Yes. Tadi maksudnya muzik tu daripada kumpulan Kasawari ya? Iya benar. Wah. Jadi sebut tentang kumpulan Kasawari. Apa sekarang ni? Apa cerita apa perkembangannya? Sebenarnya kumpulan Kasawari masih lagi wujud ada, tetapi cuma tidak ada projek album. Okey. Sebab itu kami keluarkan lagu Bikers Forever ini sejak 3 tahun lepas. Kita keluarkan lagu ini, dan untuk pengetahuan Fiona, lagu ini kita buat tujukan khas untuk bikers kerana yang menyanyi itu sendiri adalah bikers. Wow. Siapa yang menyanyi? Yang sebelah saya ni dah. Di tengah-tengah ni, Wow. baju bunga-bunga. Okey. Jadi hari ini kita bercerita mengenai dari penghibur bertukar menjadi seseorang yang lain ya. Macam cikgu kita tahu penghibur kepada perunding motivasi. Ya, ya. Jadi mungkin ramai yang nak tahu cikgu bagaimana daripada seorang penyanyi yang katanya kalau jiwa penyanyi ni dia forever penyanyi. Betul. Betul. Tapi bagaimana cikgu channel kan tukar pula jadi seorang perunding motivasi. Okey, sebenarnya dia tidak lari jauh sebab di dalam cikgu mengendalikan team building, training, motivation. Cikgu juga selitkan dengan nyanyian-nyanyian Okey. yang berunsur motivasi. Sebab banyak lagu-lagu ciptaan komposer-komposer kita yang berunsur motivasi. Lagu-lagu yang menyentuh jiwa dan sebagainya. Banyak sekali sebenarnya yang mana kita boleh gunakan di dalam training dan motivation kita. Jadi pada cikgu tidak jauh bezanya. Cuma kita sebagai individu, tak kira siapa kita pun, kalau boleh kita ada apa lagi yang skill yang kita ada, jadi kita gunakan. Walaupun kita seorang doktor, walaupun kita seorang lawyer, tapi kalau kita pandai menyanyi, apa salahnya? Yeah. Tapi jangan menyanyi dalam mahkamah. Habis nanti. Kena keluar lah lepas tu. Salah tempat. Tak boleh. Okey. Tapi macam doktor kata dah ramai je ada doktor gigi dah jadi sebagai seorang penyanyi. Exactly, Kan? betul. Jadi sebenarnya bila cikgu menyanyi memang daripada awal lagi, dan kemudian cikgu meminati bidang yang cikgu buat. Cikgu juga meminati ilmu perubatan alternatif. Jadi semua tu cikgu ada 4 dalam 1. Maksudnya kita what else? Apa lagi yang kita boleh buat? Jangan kita fikir itu saja, satu saja. Jadi kita ada lagi benda lain. Dan cikgu percaya dan cikgu beritahu kepada sesiapa saja yang attend cikgu punya training, cikgu cakap setiap tahun anda mesti menguasai satu ilmu yang baru. Sebelum cikgu terdetik untuk bertukar, menjelma menjadi seorang pakar motivasi. Nasib baik ingat sebelum dia. Aduh, macam tu. Apa yang buat cikgu terdetik untuk menjadi seorang pakar motivasi? Okey, sebenarnya segalanya bermula ketika cikgu bekerja. Cikgu pernah bekerja makan gaji ketika itu sebagai designer di sebuah syarikat yang tak payah cikgu sebut, nanti Fiona akan ketawa dan mata besar. So cikgu tak nak sebut. Jadi ketika itu MC tak sampai lagi. Jadi big boss kat bawah, mana ni MC tak sampai atas stage. Dia kata, Encik Ahmad Lofi, go up to the stage. Get the ball rolling, dia cakap. So cikgu pun ambil mic naik atas. Kita kan ada sawan mic. Pegang tu, cikgu habis lupa diri ya. Habis. Cakap. Bayangkan 500 packs kat depan you. And suddenly dia on stand, bagi tepukan semua. Wow. Jadi tiba-tiba MC tu sampai. Sorry, I sakit perut. So, Bila nak bagi mic kat dia, bos kata, you continue, dia cakap. So, Okey MC, now you boleh balik. dia tak suruh balik, dia suruh duduk. Dia ambil second punya part. Oh, So, bila cikgu dah habis tu semua, selit dengan nyanyian lagi apa semua, baru bagi kat dia. Dia naik atas, weh, habis. Kita dah Tinggi. dia tak boleh dah. Dia tak boleh Dia nak dah kecap. tak boleh dah. Yes. Jadi dari situlah bos ni tadi, kalau dia tengok TV ni Dato' Allen, so dialah yang bagi peluang, yang dia mencongkir bakat dia. Cikgu tahu, aku boleh bercakap macam ni. Sebab cikgu memang minat sebenarnya. Dengan kawan-kawan dulu zaman sekolah, cikgu suka bercerita, bernasihati. Cikgu ni macam menghiburkan lah. Betul tak? Ada orang yang bila kita lepak dengan dia, saya suka dengan dia ni. Dia ni menghiburkan. Ya dan tak juga. Sebab Cikgu dengan kawan-kawan dulu, cikgu a bit serious. Cikgu a bit serious. Tetapi cikgu cakap benda yang penting-penting. Tapi bergurau tu selepas cikgu habis Form 5. Baru cikgu tahu, aku boleh buat lawak lah. Sebab kawan cikgu gelak berguling-guling. Apa saya kau boleh guling? Rupanya lawak. Jadi cikgu tahu, macam ni lawak rupanya. Okey. So cikgu mulalah
berkawan tu cikgu selitkan lawak jenaka sikit lah. Yes. Jadi kalau kumpulan Kasawari tu cikgu, bagaimana mula-mula dikumpulkan? Okey, sebenarnya Kasawari ni dihasilkan 1994 dengan penyanyi yang awal, yang asal. Tetapi berlaku perubahan yang tak perlu cikgu ceritakan. Jadi cikgu terpilih di kalangan 80 orang yang pergi audition tu. Cikgu sebenarnya cikgu jam-jam. Dan bila jam-jam ada satu hamba Allah ni record suara cikgu jam tu dan dia bawa balik ke KL dan dia bagi Tok Ram. Tok Ram DMS masa tu pilih salah seorang lah. Kemudian arwah Samad Hendek dan Bang Jad pun. Dan dia orang kata dengan Matara Production itu dia memang dia kata okey. Tak mungkin dia tu. Dalam 80 orang tu cikgu terpilih. Sebab dia saring lah. Jadi cikgu terpilih dan jadilah cikgu penyanyi kumpulan Kasawari. Bukan senang lah dulu saya tengok memang macam-macam lah. Kalau kumpulan slam dulu pun zaman ni pun kena audition kan. Bukan dia dipilih termasuk tau. Dan sebenarnya bermulalah hidup dalam studio nak menyiapkan lagu dan bukan semudah yang kita sangka. Setiap patah perkataan, setiap apa yang kita sebut tu mesti jelas. Jadi cikgu belajar banyak benda. Banyak benda yang cikgu belajar dengan mereka-mereka yang hebat ni. Sebab tu mereka bukan calang-calang manusia. Mereka yang produce lagu, yang cipta lagu ni hebat sebenarnya. Jadi cikgu rasa generasi yang baru mungkin tak merasai dia, tapi kita yang bekerja dengan dia orang kita tahu. Pendengaran dia orang tu unik. Yang mana dia orang ada commercial value, dia orang tahu. Suara ni macam ni, lagu yang macam ni, bunyi gitar, setiap petikan tu, melodi semua dia tahu. Hal ni tak boleh dia cakap. Memang betul. Dan macam contoh legendary gitaris yang ada sekarang siapa? Mankidal. Dia punya kepala ni kita tak boleh nak baca. Betul. Cara mainan dia, cara dia curi beat dan sebagainya, itu semua seronok sebenarnya. Bila kita menyanyi, kita rasa seronok. Tapi cikgu, saya ada satu soalan. Sejak semalam saya tak boleh tidur, saya asyik fikir soalan ni. Kenapa nama kumpulan Kasawari, kumpulan Kasawari? Tak, ni Fiona masa mula dia dapat kumpulan Kasawari, Kasawara. Ini burung. Ini burung apa? Dia tak boleh tidur malam, dia risau kat saya. Ni muas. Burung Di kanan burung, di kiri burung. Di atas burung, di bawah burung. Di manakah burung? Yeah. Macam mana cikgu dapat nama tu? Tu Fiona nak tahu sangat. Kalau Fiona pergi kepada dunia animal world, Kasawari itu burung apa? Okey, yang dalam kepala Fiona sekarang adalah burung burung unta. Okey. Itu bukan Kasawari. Kasawari ni yang ada di Australia, New Zealand. Dia kecil, mata dia merah. Ya, dia tidak boleh terbang. Tetapi burung ni sangat bahaya. Dia boleh menyerang manusia, dia boleh mematuk mata dan sebagainya. Burung ni sangat bahaya. Go through the Google, pergi dan lihat sendiri. Burung Kasawari. Dia burung yang sangat danger sebenarnya. Dia tidak boleh terbang, tapi dia sangat bahaya. Burung yang terbang bahaya kan, dia boleh tangkap benda tu dengan cekal, burung hilang semua kan. Tapi burung Kasawari ni tak boleh terbang, tetapi dia sangat-sangat bahaya. Dia boleh menyerang. Sebab itulah kita ambil nama kumpulan Kasawari. Sebab dia boleh menyerang. Dia tak tahu bila. Dan kita pergi serang tempat yang paling dahsyat sekali, iaitu mata. Dia memang... Wah. Terus datang jatuh ke hati. Tu terus tunggu keluar tu. Kasawari. Doktor, sikit doktor mengenai penyelaras sendi 13. Jadi satu lagi yang itulah saya tertarik doktor kata. Setiap tahun cari sesuatu yang baru untuk belajar. Ya betul. Baca buku yang baru setiap tahun, cari skill yang baru setiap tahun kerana sendi 13 ni merupakan satu rawatan alternatif yang dah lama, dah hampir 20 tahun cikgu amalkan. Dan ianya rawatan turun-temurun yang mana cikgu modelkan dia. Jadi dia tidak menggunakan minyak dan sebagainya dan sendi badan kita ni perlu kita jaga. Kita kena jaga sendi badan kita ni. Kenapa 13? 13 sendi utama pada tubuh. Muaz, cikgu terpaksa guna Muaz yang handsome ni macam mannequin ni. Aduh. Sebagai model cikgu. Dia tak ada apa-apa cikgu Yang nombor 1. Tolong cikgu. Tak ada apa-apa. Relax. Yang sendi pertama iaitu daripada tengkorak kepala, tulang belakang sampai ke tulang ekor. Itu sendi yang pertama. Sendi pertama. So sendi yang kedua, sendi ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Itulah 13 sendi. Kalau pincang salah satu sendi ni, pincang tak pergerakan kita. Betul. Tak boleh. Pincang ya. Jadi kalau sendi sini yang masalah macam mana? Lagilah. Sendi sini masalah, tak boleh toleh. Betul. Sendi sini masalah, tak boleh angkat, tak boleh bengkok. Betul. Dan berkait dengan solat. Kita sebagai orang Islam, kita solat.
maka pincanglah solat kita. Yeah. Tak boleh duduk tasyahud awal, tak boleh duduk tasyahud akhir. Jadi terpaksa sembahyang atas Si. Thank you so much. Dapat A sempur. Jadi bermaksud 13 sendi itu bersamaan 13 rukun. Jadi sebab itu kita kena jaga. Kalau pinggang sakit mana boleh rukuk. Jadi kita kena jaga sendi. Macam mana cara nak jaga sendi? Tunggu. Yes. Tunggu. Okey, jadi apa-apa kalau tunggu tu maksudnya anda kena jumpa sekali dengan cikgu. Kena jumpa cikgu. Orang yang sangat-sangat mesra untuk kita borak ya, Makan cikgu. Ha? Saya ambil. So, Secara live. okey, cikgu, Facebook, Instagram, YouTube. Okey, Facebook cikgu, Cikgu Lotfi Pyra Cosmic. Cikgu Lotfi, PYRACOSMIC. Boleh dapat ke tu? Itulah. Saya pun Nanti- tengah tengok keluar ke tak. Cikgu Lotfi Lothfi. Tu dia. Yes, Yes, Pyro that's it. Cosmic. Begitu cemerlang. Yeah. Kopi tiam ni. Hebat kedai kopi tiam ni. Kalau anda nak tahu tunggu apa, boleh So, message Facebook dekat situ. cikgu, Cikgu Lotfi Pyra Cosmic. Okey, cikgu sikit boleh tak nyanyi lagu Teguh tadi? Macam nak Sikit part yang paling senang. Cikgu sebenarnya Cikgu semua- sakit tekak tahu. Sebab cikgu ada show Cah. lagi. Tahu. Jadi cikgu menyanyi banyak lagu. Lagu yang biasa-biasalah. Lagu Run to the Hill, Still Loving You. Itulah orang dah kata jangan tarik semua benda yang susah-susah. Kan? Okey. Tak, sebab kalau... Okey, cikgu buat bagi yang intro daripada intro lah. Nak pakai mic tak? Tak payah lah. Tak payah pakai mic. Biarpun engkau jauh. Dia jadi banyak suara. nampak tak? Betul. Kasihku tetap teguh. Walaupun telah hilang. Oh, pening. Oksigen tak cukup. Pakai mask. Pening. Aduh, bintang. Tak, kalau ada mic, semua. Ini Muaz ke? Saya Muaz. Ni cikgu kan? Cikgu, ya rasanya. Sebelum terjadi apa-apa, baik kita ucapkan terima kasih kepada Terima kasih, cikgu. cikgu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Pagi kami di sini sangat ceria dengan kehadiran cikgu. Terima kasih. Harap Okey. nanti kita dapat berjumpa lagi lah, cikgu. Borak kopi tiam ni ada kopi ke depan ni? Ada cikgu. Dia kat belakang. Tu kat belakang tu kat situ Ada, dah Jadi sebut. untuk anda semua, jom kita nak lihat satu lagi ataupun salah seorang selebriti, penghibur yang cukup luar biasa. Dulu buat lagu, dia main DJing. Betul. Tapi sekarang dia dah berubah untuk buat jingle pula. Yes, jom sama-sama kita tengok siapakah itu. Check it out. Aku. DJ Buzz. Fazwa Di Atahir Emir Farid atau lebih dikenali sebagai DJ Faz adalah seorang pemuzik, DJ dan komposer di Malaysia. Bermula tahun 2017 ketika perniagaannya dalam syarikat rakaman kurang memberansangkan, dia mengambil keputusan dengan menubuhkan sebuah syarikat yang menerbitkan nada persona atau jingle. Tapi masa tahun 2015 tu ada beberapa founder yang jumpa saya macam, boleh tak you buat lagu untuk iklan saya macam lagu-lagu you buat. So pada mulanya saya buat 1, 2 tak banyak Tapi lama-lama tu saya dapat macam idea, apa kata kita buat satu bisnes yang buat ni je. Supaya kita boleh buat ni full time. Kita boleh ada team yang kita buat ni untuk tujuan pengiklanan je. Sebab nak buat lagu jingle tak sama dengan buat lagu artis. Dia lain sikit lah. Dia ada elemen marketing dan bisnes dalam tu. So lepas tu saya macam, jom kita buat ni, kita buat full time terus. Dan banyak orang boleh benefit daripada lagu-lagu jingle ni. Kat luar ada banyak usahawan, beribu usahawan yang kita boleh bantu untuk mantapkan branding dan marketing mereka dengan menggunakan lagu yang orang kata industri level. That's why saya buat dan saya rasa macam best sebab kalau saya buat lagu untuk usahawan, dia boleh bukan saja bantu bisnes tu, mana dia bantu orang yang dalam bisnes tu, maksudnya ejen-ejen dia, stokis mereka. So lagu ni boleh membantu dia orang buat marketing yang lebih senang. Feedback dia alhamdulillah sangat bagus. Dalam masa 2-3 tahun ni kita dah berhasilkan macam beberapa ratus lagu jingle lah dan demand tu semakin banyak setiap tahun sebab banyak lagi bisnes baru yang buka dan mereka perlukan jingle. Dan sekarang kalau brand tak ada lagu, dia macam kurang. Macam dulu-dulu kalau buat promo kat social media tak ada video, macam tu lah. So lagu ni elemen sangat penting. Apabila dia orang buat pengiklanan di TV, di radio, di social media dan di YouTube sebagainya, mereka perlukan lagu sebab dia boleh membantu lebih kuat lagi branding mereka. Okey, kita ada macam-macam jenis klien lah. Kita ada SME di mana usahawan yang buat macam produk-produk tu, dan juga kita ada corporate, dan juga kita ada macam government punya body macam yang ada dia buat program ataupun kempen untuk dia orang. So ada 3 jenis lah. SME,
corporate dan government. Kepada semua founder dan usahawan di luar sana yang perlukan lagu untuk brand korang yang tak lama lagi kita nak bulan puasa, kita nak buat promo campaign yang heavy, kita perlukan lagu yang sesuai untuk kita punya projek marketing kita. Jadi kalau nak cari lagu, you just DM saya di Instagram saya, Official DJ Fast. Dan kalau nak tahu banyak lagi tentang Jangan Lupa Jingle, you boleh dapatkan buku saya dan just DM saya dan saya akan hantar kat you buku ni. Okay? See you. Yay, see you. Macam tu. Tak, saya memang daripada dulu kalau tengok DJ Fast punya lagu-lagu kan, lagu-lagu dia catchy tau. Betul. Easy listening tau. Sekejap je kita boleh tangkap. So kebanyakan iklan sekarang kalau anda dengar, tu banyak daripada DJ Fast punya touch lah tu. Rupanya. Yeah. Oh, begitu. Jual lah. Apa-apa sekali je jual. Ada lagu tu, itu DJ Fast lah buat. Itulah sebab itulah kita cakap kan. Jadi seorang penghibur, seorang penyanyi tak semestinya kerjanya menyanyi je kan. Yeah. Ada juga bakat-bakat lain. Tapi sekarang ni satu benda yang saya pening. Pagi-pagi siapa yang buat makanan ni? Sedapnya terliur saya dekat dalam mas ni. Makanan ni saya kena teringat satu lagu kan. Lagu apa? Bercinta sudah lama lain tun, berkasih dan bermesra. Saya dah lama cari dah ni. Siapa pula yang hantar pagi-pagi ni? Baik, awak munculkan diri sebelum Muaz nyanyi. Salah ton lagi. Kalau anda dengar lagu tak, anda dah tahu dah siapa yang akan bersama dengan kami yang pastinya akan berkongsikan antara yang istimewa. Ku gembira di sampingmu. Selamat pagi. Apa khabar Datuk Khadijah Ibrahim? Ibu Katie bersama dengan kita, silakan. Thank you. Here. Silakan. Inilah dia Ibu Katie, ya Allah. Hai. Pagi-pagi datang bersama dengan kita pun, tu dia. Tapi pertama sekali kita nak minta Ibu Katie selamatkan kita di Borak Kopi Tiami. Lagu yang Muaz nyanyi tu tadi, sebenarnya tonnya macam mana? Sudah lama berkasih dan bermesra, sedang enak membuai rasa perpisahan tercipta. Barulah kena. Ya, saya bagi yang tak kena dulu sebab Muaz, okay. You need a bit of tuning, itu je. But selain pada itu semua okey. okey. Jadi Ibu Katie apa khabar? Lama tak jumpa Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau kita tengok Ibu ni, setiap kali penampilan Ibu memang berada di kelas yang tersendiri. Ibu. Allahu Akbar. Betul. Thank you so much. Betul. Dari dulu sampai sekarang, inilah antara contoh-contoh yang boleh kita ambil. Jadi Ibu mungkin boleh kongsikan di depan kita ni, kita dah tahu dah. Adalah menu daripada kedai Ibu sendiri. Betul. Mungkin boleh kongsikan Ibu sebab kita dah lama tak dengar cerita Kita buat ni. introduction of the food dulu ya. Ini adalah rendang Minang. Yang ini adalah tahu telur. Ini adalah laksa jo. Ini adalah makanan-makanan yang jualannya begitu laris di online yang di mana saya berkongsi dengan anak saya Siti Hajar Aisyah, dan banyak lagi makanan yang belum kita paparkan di kaca television, tapi kalau dia orang nak makan makanan yang sedap, home cooked food, they can always call my daughter Siti Hajar Aisyah. So we do this. Ibu, bagaimana dengan dulu Ibu ada buka restoran? Betul. Okay, because of PKP, Ibu sebenarnya ada dalam 5-6 buah restoran. Lepas tu kita the last one kita buat di Nilai tu, when the were hit by MCO, dan kita kata tak apalah, this time around kita tutup. InsyaAllah diizinkan Allah Ta'ala, saya akan membuka sebuah lagi restoran di Batang Kali di mana kita akan cater kebanyakan untuk makanan-makanan kampung. Duduk bersila, dengan santai dan sebagainya. InsyaAllah. Kalau kat Batang Kali itu tempatnya mesti cantik. Kan? Selain daripada makanan, kita juga ada dessert. Macam anak angkat saya, Ita, dia buat kek yang paling sedap pada saya lah dalam dunia. Anak saya juga, Siti Hajar, membuat dessert macam puding dan sebagainya. Kita, we specializes in Malay food. And also, macam makanan ni pelik. Misalnya anak beranak, ibu, cucu-cucu ramai. So, siapa nak makan apa, we will sediakan di atas meja. Yang nak makan Thai lah, makan Jepun lah, nak makan whatever they want to eat, kita prepare. So, the very, very wide range of food yang kita masak. Alright. Okey, kita nak tengok video yang dikongsikan ni. Okey.
Alright. Persoalannya ada yang bertanyakan ibu, kenapa masa ni nampak sedikit comel dan sekarang ni Masa ni ibu tak berapa sihat. I mempunyai mula kita start dengan gallbladder, ada batu di gallbladder. Lepas start operation gallbladder, benda tu agaknya barangkali ada side effect ya, dengan memakan ubat dan sebagainya. So anak angkat saya, dia surgeon, dia cakap, Ibu, I need to check you. Dia kata, kenapa you tak makan tapi you makin hari makin besar. Sebenarnya ramai orang yang menghadapi penyakit yang sama. Okey. So pasal seumur hidup ibu tak pernah besar. Memang selalu kecil kan. Lepas tu bila dia check, rupanya usus tu tadi dah naik sampai ke atas dan kita ada sikit growth. So dia cakap, we have to have it removed. So when we have it removed, now I'm back to my normal self. Ini pun I'm working on another 5 kilos to go down. If I can. Kalau dengar suara ibu tadi kan, the excitement, you know, the spirit is still there. And semua yang menghadapi penyakit yang sama macam ibu, kita kan sampai nak solat pun susah. You know, you makan, you muntah, you tak makan, you muntah. So the entire system tu memang, dan jangan buang masa. You must go and ask your doctor what's wrong with you. Pasal benda tu satu yang macam now my sister seorang pun menghadapi benda yang sama. So kita always advise lah kalau ada doktor yang boleh membantu kepada mereka yang menghadapi penyakit seperti ini, bantulah mereka kerana operation tu mahal. It's expensive. Dan kita nak tahu juga macam kalau kita tengok makanan memang sedap. Ibu pun ada sendiri ada cakap bila dekat rumah memang always sentiasa terhidang makanan. Anak-anak, cucu-cucu semua nak makan apa ada je. Macam apa lagi ibu share cerita pasal rendang Minang ni tadi. Ini datangnya daripada nenek abang ipar saya, Radiman. Tiap-tiap tahun dia akan masak rendang ni dan ibu akan tunggu. Pasal dia perah santan tu pakai kain. Dia tak campur air langsung. So ramai mengatakan kenapa rendang ibu jadi hitam. Kadang-kadang ada mengatakan ibu tak kicap. Dan sebenarnya santan dan spices yang kita gunakan tu kita masak on a very slow fire. Benda tu makin lama makin jadi hitam. Dan dia berketul, daging tu menjadi berketul-ketul. So dari situ ibu belajar dari my sister Kalsum, dan rendang ni menjadi rendang yang famous kerana kita menjual, you won't believe it, rendang ni kita jual beratus-ratus kilo. Online. Sebab rendang ni ada ramai orang jual rendang, tapi rasa tu yang akan membuat orang repeat order. Saya rasa. Yes, dan ni favourite saya ibu daripada dulu. Ibu daripada dulu favourite saya kan. Ya, tahu telur. So tahu telur ni dulu masa kita kalau pergi ke Jakarta buat performance sebagainya, selalu merasai tahu telur ni. Tapi bila kita balik, kita kata, kenapa kita tak improvise sikit tahu telur ni? Do it my version. So, bila saya ke New Zealand, membuka restoran di New Zealand, makanan yang paling laris di New Zealand adalah tahu telur. Sebabnya, it can be vegetarian. It can be orang yang makan telur, tak makan benda, boleh makan. So, bila I improvise benda tu dengan sos kita, yang saya belajar dari seorang student di New Zealand, berasal dari Singapura, I kata, wow, this sauce is better than what I ate before. So kita belajar, and ibu suka belajar. Baru-baru ni ibu belajar masak macam-macam kari dulu-dulu. Di mana mereka gunakan sayur pahit, sawi pahit. Dan ini adalah satu ilmu saya bersyukur kerana saya dapat daripada seorang mak yang membantu saya, mengajar saya macam mana memasak kari. Itu benda-benda yang tadi saya akan explore dalam masakan saya akan datang. Dan kalau kita tengok ibu memang tak berhenti belajar. Macam Cikgu Luffy pun cakap, dia kata every year you kena belajar sesuatu you yang never baru. stop learning. You never stop learning. Every day something new will just come along. You just have to learn. Tapi kalau kita tengok ibu kan, sejak daripada dulu lagi dah ada macam how to say the trait of usahawanan. Seorang usahawan. It started a long time ago. Maybe it started with my father because I was very close to him, so kita selalu berbincang tentang perniagaan, business. You know. So masa kita buat, when I was doing my secretarial course, and I asked myself, kalau jadi secretary ni kan berapa lah gaji I, you know? Then I asked my father, what can I do next, you know? So dia kata, if I'm going to entertainment business, dia cakap, make sure you use the money for something else. You invest into something else. Dia kata, maybe you won't last that long in the music industry. But I took the challenge. It lasted for 45 years. Still here. Masih dekat sini. I'm still singing, and alhamdulillah, so I'm able to do. First, ibu start dengan interior design. I went to study interior design, qualified, finished my studies, and I said, instead of buka kedai interior, I buka kedai makan. Belajar ID. I know, I buka kedai makan kat New Zealand. It lasted for about
23 years. Dan dapat situ ibu pergi ke New York dan 2 hari sebelum kita balik nak buka restoran September 11. So banyak benda yang jadi dan barulah I buka di Malaysia. Yes. So hari-hari itu adalah things that you learn, something new, something that you want to do and explore dengan kawan-kawan. Baru-baru ni ibu ada jumpa satu tempat di Sabah, it's called Green Cottage. So tempatnya begitu cantik, kepunyaan Mel. Dan di sana insya-Allah kalau diizinkan saya ingin membuat sesuatu dengan mereka. Benda yang berlainan. Yes. InsyaAllah. Okay. Just please pray for me. Alright, Ibu. do. Jadi mungkin ada pesanan kepada mereka yang teringin betul nak masuk dalam industri ini, tapi itulah dari segi ketahanannya untuk mencapai populariti mungkin satu Are level you yang talking lain. about show business or are you talking about food? Untuk Both. both. Okay. Maksudnya macam Ibu dia buat banyak benda untuk bertahan seperti ini. Selain daripada bakat, Ibu masukkan sekali elemen ini. Jadi inilah Ibu. Bagaimana dengan untuk mereka yang nak masuk dalam industri ini, menyanyi lepas tu after that dah popular, okay apa next? Apa nak buat tak tahu. But everybody must have a vision, kan? Masa saya umur saya 18 tahun, saya dah mempunyai vision yang apa saya ingat. Saya tidak mahu hanya menjadi seorang penyanyi. Saya ingin menjadi seorang penghibur. Dan menjadi seorang penghibur ini bukannya senang. You have to learn so many things. Macam lagu, for example. Lagu Cina, lagu Tamil, lagu India, lagu whatever client yang kita cater. Kalau when I went to Korea, I have to sing all Korean songs. You know, when I went to Japan, I have to sing all Japanese songs. So all this, you have to start from home. You know, you can train yourself to be disciplined. You have to. The time is very important because if you lose the time, you can't bring it back. Kan? So benda tu mustahak, paling mustahak. Dan pada ibu bila ibu travel, I always say to myself, I want to be the best. I want to be the best. Of course, sometimes we cannot be the best. You cannot be perfect all the time. Tapi bila you buat sesuatu keikhlasan dari hati you, niat you, apa yang ingin lakukan, kerana niat tu memainkan peranan yang penting. So bila kita ada niat yang baik, insya-Allah dengan izin Allah, benda tu akan menjadi. And to stay where you are, you have to be very disciplined. Kan? Masakan begitu juga, menyanyi begitu juga. You tak boleh nak tunggu orang tunggu you sampai 1 jam oleh kerana you superstar. No, you don't do that. Kalau ibu, I want to be half an hour earlier before they. So benda ni yang kita latih diri kita daripada muda dan benda tu berterusan. Begitu juga dengan masakan. Kalau resepi tu orang bagi begitu, begitulah resepinya dan kita harus praktis memasaknya sampai benda tu jadi perfect. So memang this is just my style, my lifestyle macam tu kan. So kita harus selalu on the ground. Jangan lupa diri dan perjalanan hidup. Betul. Yang perjalanan hidup must be right. Alright. InsyaAllah. Ya. Jadi Ibu terima kasih dengan perkongsian itu tadi. Jadi sebenarnya apa yang Ibu cakap tu banyak sangat ilmu yang boleh kita ambil untuk kita jadikan sebagai panduan, bukan sebagai seorang penghibur saja. Dalam kehidupan itulah kita. Vision, disiplin. Besides work, you have to start off with your perjalanan hidup dulu. Betul. You know, your perjalanan hidup betul, your career will take place. InsyaAllah. Alright. Disiplin dan juga stay on the ground. Stay on the ground, yes. Visions kan. Ini dia kalau anda nak tahu perkembangan Ibu, boleh pergi ke Instagram, boleh pergi ke Facebook juga. Alright. Jadi menu pun dah ada kat situ. Kalau anda nak order sekarang dah boleh online, tak ada masalah Ibu. Yes, Memang please order banyak lagi makanan kita ada yang kita belum paparkan. Nanti bila nak on the Instagram, they can see many things. Apa yang dia nak makan. Dan kita we even do Chinese food. We do Chinese food as well. Yeah. Okey. Fiona boleh tu dia. Nak nyanyi Memang Thai. Lagu Cina. Okey Ibu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Bersama dengan kita Thank Ibu. you so much for having me. Thank you so much. Saya rasa saya dengan Fiona rasa berbesar hati sangat Ibu dalam kesuntukan ataupun kesibukan Ibu sempat bersama dengan kami pada waktu pagi ini dengan penampilan yang pastinya memberikan semangat kepada kami. Alright, kejap lagi kita akan kembali Fiona. Ada seorang lagi yang juga kali ini dari seorang penghibur dia bertukar menjadi seorang usahawan yang berjaya. Ya, siapakah itu? Sekarang ni kita nak makan dulu. Anda semua jangan ke mana-mana. Makan sampai kenyang. Sepanjang percintaan
penuh cabaran, dugaanku tempuhi reda, tetapi terpaksa cinta berakhir di sini. Telah berulang kali sengaja kau ulangi kesilapan sama serupa. Dia di depan mata curang baliknya. Memang benar tanpa ku sadari, dalam diam hati pedih lantaran sikap mengatakan menulis hati dan perasaan. Rupa-rupanya kasih sayang darimu dusta semata. Seandainya ketikan waktu dapat putar kembali, ingin sekali lagi rasanya untukku jatuh cinta sulam. Namun yang pasti bukan denganmu yang penuh palsu. Bukan sengaja aku menyakiti dirimu yang tak mungkin memahami arti kejujuran sebenar di dalam bercinta. Janganlah pula aku disalahkan kiranya kau diburu kekesalan, tangis di akhirnya tak bermakna. Sepanjang percintaan penuh cabaran, dugaan tempuh reda, tetapi terpaksa cinta berakhir di sini. Bukan sengaja aku menyakiti dirimu yang tak mungkin memahami arti kejujuran sebenar di dalam bercinta. Janganlah pula aku disalahkan kiranya kau diburu kekesalan, tangis di akhirnya tak bermakna. Sepanjang percintaan penuh cabaran, dugaanku tempuhi reda, tetapi terpaksa cinta berakhir di sini. Terpaksa ku biar cinta berakhir di sini. Oh.
menangis di sini. menangis. Sabarlah. Aku tak jangan bersalah. menangis. You yang salah. Oh ya, kenapa awak salahkan saya? Sebab tajuk lagu tu aku tak bersalah. Kan? Yeay. Aduh, hai. Jadi kita bersama dengan Datuk Seri Muhammad Amir Muhammad Esa yang merupakan kumpulan vokalis kumpulan Pearl. Yes. Yes, masih lagi dengan kumpulan Pearl, Datuk? Masih lagi. Yeah. Masih. Tapi nampak tak bagaimana seorang rockers sekarang sebagai seorang usahawan yang berjaya, Datuk Seri Amir hebat betul. Apa khabar, Datuk? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Alright, perkembangan terkini. Okey, Alhamdulillah kami okey. 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 Perkembangan terkini Datuk Seri macam mana? Saya untuk permulaan 2022 ni, saya baru dilantik sebagai Presiden Dewan Perniagaan dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia. Wow. Kemudian satu lagi Persatuan Usahawan Melayu Johor. Juga saya Presiden. Kemudian yang sebelum ini Timbalan Presiden Dewan Inovasi Teknologi Malaysia. Yes. Jadi semua melibatkan tentang perniagaan. Jadi Datuk, kalau ialah nak dilantik sebagai pengurusi ataupun mereka yang berjawatan dalam sesebuah organisasi ni, kena ada satu pengalaman, kena ada pengaruh, kena ada keyakinan. Betul. Jadi betul. bagaimana ini ramai orang tak tahu. Saya masa bermula pun bila Datuk Seri Amir kumpulan Pearl, macam mana boleh channel daripada seorang penyanyi boleh terus ke perniagaan usahawan ni? Sebenarnya saya bermula daripada awal. Di awal sebelum saya menyanyi pun saya dah berniaga. Di awal-awal saya datang Kuala Lumpur pun saya berniaga di kaki lima. Di sekitar Coket, Keramat Supermarket dan tidur di kaki lima pun. Sehingga ke pagi, besok pagi naik bahan bini balik, tengah hari keluar balik berniaga di kaki lima lagi. So pengalaman tu daripada awal sebelum saya menyanyi. So bila dah menyanyi tu dah jalan dua. Tu sebab kadang-kadang saya hilang-hilang sekejap. Sebenarnya tengah develop something. Pasal kita tahu industri pun perniagaan, industri muzik pun perniagaan dan saya juga harus ada satu backup yang menjamin kehidupan saya akan datang. So benda yang 25 tahun dulu, 30 tahun dulu, akhirnya hari ini apa yang saya plan tu inilah dia realitinya. Jadi akhirnya alhamdulillah pengalaman-pengalaman lepas. Kalau tengok tu. Kan? Ini zaman-zaman situ kan kelima, bayangkan. Dekat tak cukup makan je, cerita dulu lah kan. Patutlah macam kecil. Saya sibuk kenapa tengok dia dulu tu. Umur apa Datuk masa ni? Masa ni umur 21, 22. 22. Okey, pengalaman satu hal. Satu lagi kalau kita tengok kan, bila Datuk Seri sebut tentang beberapa perbadanan yang baru dilantik sebagai presiden. 1, 2, 3. Macam mana Datuk Seri bahagikan masa? Okey. That's why orang kata pengalaman lepas tu sangat-sangat mendisiplinkan diri kita lah. Macam mana dulu dah kadang susah kita nak makan, kita nak minum. Kita harus manage the time. Manage kehidupan kita. Hari esok bagaimana. Jadi bagi saya bila dah lalu sesuatu yang amat sukar dulu, hari ini insya-Allah setakat nak handle benda tu dan saya tidak bergerak seorang. Bila kita ada organisasi pasti kita ada. So sekarang ni saya lebih banyak kepada idea lah, idea pengatur, planning. Dulu kita work kan. Sekarang ni kita pengalaman tu kita dah atur. InsyaAllah alhamdulillah tak ada masalah lah. Satu pengalaman lepas. Yang penting pengalaman lah sebenarnya pengalaman. Dan hari ni apa yang saya nak buat adalah dah tiba masanya saya bantu orang lain lah. Dengan apa yang saya lalui kan. Kalau orang kata macam kawan-kawan industri, kita tahu keadaan sekarang macam mana dengan pandemik. Kita kena jujur dengan benda tu. Bahawa hari ni kita sangat struggle. Dalam bila kita cerita pasal perniagaan, kita harus jujur. Okay, kita tahu kawan-kawan kita keluar sekarang sangat struggle. Kalau dia tidak melibatkan diri dia dalam satu bidang perniagaan. Betul. Kemarin pun saya ada pergi ke, saya tengok Lawan Santai pun ada pergi ke Lawan Santai kan. Sebelum tu saya dah jumpa kawan-kawan, ada something yang saya tengah fikirkan. Tapi bagus jugalah bila tengok Abang Afi and the gang semua berniaga. Sesuatu yang kita tak pernah tengok dulu. Betul. Maksudnya nak berniaga ni bukan kira umur. Kalau kita dah berumur sekalipun, kalau ada kemauan, kita boleh mula berniaga. Masa perniagaan tu harus ada kesinambungannya. Macam saya tadi yang main korang tu anak sulung saya. Anak sulung saya. Hebat tu. Tu cakap ini generasi yang baru ni. Kan? Saya bagi dia pendedahan. Dia ada kumpulan? Ada juga. Dan kebetulan memang dia drama. Cakap dia mari sini. Kam dulu masa you kecil, di sini ayah. Hari ni I bawa you. Tengok. This is the life. Macam mana dulu ayah. Dan dia orang pun membesar dengan saya macam mana saya tarik nasi lemak dekat Flexi Kota jual berniaga di tepi jalan sebelum hari inilah. Tapi alhamdulillah sebenarnya bagi saya
ada sebab kenapa Allah letakkan suatu tempat itu. Pasti ada tanggungjawab dia. Betul, ada tanggungjawab. Datuk, mungkin boleh bagi tahu titik permulaan untuk Datuk channelkan pelbagai perniagaan tu. Ya, kita tahulah setiap orang cuba tapi ada yang tak berjaya. Satu soalan sangat bagus bagi saya. Waktu mana tu yang stop terus? Dia macam gini, selain di pengalaman kawan. Okey. Kita dapat menilai kawan dan kita kena bergerak berkawan. Kita tidak boleh bergerak perniagaan kalau kita tak mampu, kita kena guna kekuatan orang lain. Contoh Muaz ada something, saya kena guna kekuatan Muaz. Fiona ada something, saya guna kekuatan Muaz, Fiona untuk kita sama jalan. Mesti perfect. Kalau kita tak mampu tapi kita still nak buat, that's why selalunya gagal di pertengahan jalan. Once bila semua dah sukses, okey Fiona nak buat sendiri, okey buat. Muaz nak buat sendiri, buat. I buat sendiri, I buat. That's the business lah. Kalau kita tengok organisasi besar, perniagaan besar bukan dia seorang. Pasti dia ramai. Betul. Cuma nampak dengan tidak nampak. Kalau kita tengok banyak orang yang mula menceburkan diri dalam bisnes ataupun yang dah lama dalam bisnes, tibanya musim PKP. Bisnes semua tergendala, terkesan. Macam mana dengan Datuk Seri? Okey. So far alhamdulillah, saya dalam pada PKP tu banyak idea lah. Apa benda sekarang kita tahu semua dah online. Jadi saya dengan kawan saya buka satu kilang bantal. Saya ada kilang bantal. Walaupun mungkin tidak popular di sini, tapi kita banyak ekspor di macam Cambodia, apa semua. Terbaik luar. Pasal saya gunakan platform yang saya ada lah. Di mana macam Dewan Perdagangan Antarabangsa ni, kita akan bekerjasama dengan Dewan Perniagaan luar, China, Indonesia. Dan sekarang ni pun kita tengah collaborate dengan ISMI, DKI, Pak Parwis di sana. Dia ada 21 juta ahli. Jadi itu satu platform yang orang kata sebenarnya dalam bisnes masalah tu is money for me. Kerana di situlah kita timbul idea dan inisiatif bagaimana nak solve the problem. And then dia akan pergi kita di duit. Itu je biasa orang yang berniaga, masalah dia nak pingsan lah. No, cari kawan yang boleh berfikir, yang boleh ajak bersama. Kalau tak mampu solve the problem, sebenarnya itu duit. Dalam niaga, problem is money. Sebenarnya. Okey, nak cari kawan yang betul tu yang bahaya tu. Banyak kawan yang tak betul. Tak apa, lama-lama dia mesti jumpa, dia mesti belajar. Lagi satu, kalau ikut undang-undang perniagaan yang betul, takkan berlaku apa-apa permusuhan dalam perniagaan sebenarnya. Kalau ikut je rules, okey kena ada sign lawyer, aku sign lah lawyer. Okey berapa persen ikut the rules. Tapi kalau seorang nak, seorang tak nak, dia dah fikir lain, tu memang gagal lah. Ikut saja rules tu, insya-Allah semua selamat. Niagalah dengan baik. Itu je. Macam mana Datuk Seri boleh begitu positif? Kan sebab bila kita sebut tentang buat perniagaan semua kan, mesti akan ada cabaran-cabaran yang sometimes buat kita rasa macam tak naklah. Satu lagi Fiona, Datuk dah ada nama sebagai penyanyi contohnya. Itu pun bahaya juga. Ada orang ambil advantage, ada orang nak, iyalah macam-macam kan. Dia memang dalam hidup memang kena banyak fikir positif lah. Kadang-kadang ada yang benda yang negatif tu kita kena positifkan juga. Maksudnya dari kalau tadi Fiona tanya tu macam mana sentiasa positif kan. Itu motivasi diri lah sebenarnya. Kena motivasi diri. Memang kita kena ada orang yang positif akan datang, ibaratnya gitulah. Kadang-kadang kita tidak hanya belajar tentang teknikal, tapi kita belajar juga tentang ilmu alam, orang kata. Ibaratnya pernah kita dengar, hari-hari kau masuk di tempat minyak wangi, kau tak pakai minyak wangi pun kau keluar dia bau minyak wangi. Okey? Kalau kita cerita positif negatif, hari-hari kau masuk tempat yang busuk, walaupun kau tak buat apa-apa benda yang perkara yang busuk, kau keluar dia akan jadi musuh. Jadi musuh, ibaratnya gitu. Betul. Ibaratnya gitu. Jadi kita bukan orang lain. Yang negatif tu bagi saya, Allah dah turunkan sesuatu kat dia untuk kita cerminkan diri kita, belajar apa kesilapan orang. Bila tengok dia gagal, okey apa kesilapan dia? Kalau boleh kita bantu lah. Gerak sama. Pasti berjaya. Jangan kata tak boleh. Yang tak boleh mati je. Mati kalau memang tak boleh, itu bukan kerja kita. Betul. Tapi selagi hidup ada undang-undang dunia, selagi kita boleh kerjasama, insya-Allah positif tu mesti ada, mesti datang. Baik. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri. Hari ini saya dengan Fiona begitu teruja, saya rasa anda pun sama juga. Ramai yang memberikan motivasi yang mana setiap perkara ada jalannya. Terima kasih Datuk Seri. Ini dia FB-nya. Ya, anda boleh tengok. Tu dia naik kuda Jadi kalau ada sebarang tips ataupun mungkin Datuk nak ambil pandangan yang nak buka perniagaan ni, Datuk Seri and team ada. InsyaAllah. InsyaAllah saya sentiasa membantu dan itu memang tanggungjawab kami pun.
Tanggungjawab kami untuk bantu orang berniaga. Alright. Kalau you orang berniaga pun boleh kontak saya. Ya, Datuk boleh. Apa saja ya. Saya dengan Fiona ni daripada itu. Fiona buat kasut. Saya tengok Fiona buat kasut. Saya tak tahu nak jual apa. Sebenarnya. Sampai sekarang tak jadi-jadi Fiona. Sekarang bekerja susah. Ada. Okey, tapi tak apa. Itu bukan cabaran kita. Kita ada benda lain kita boleh buat. Alright, kejap lagi kita akan bawakan untuk anda antara mereka yang sangat berbakat. Betul. Ya. Mungkin anda memerlukan peminat mereka untuk drama yang sedang ditayangkan ni. Yes, nak tahu siapa? Anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Kenapa awak nak siasat Lila? Dari awal lagi saya dah ragu-ragu tujuan dia balik kampung ni. Apa dah jadi sebenarnya? Saya jadi seseorang yang saya sendiri pun tak kenal. Lila, kan saya dah cakap saya tak boleh nak marah kat awak. Kami semua menaruh harapan tinggi pada Lila. Sekarang aku cabar kau, cerita kat semua orang hal sebenar. Tapi abang jangan gunakan Lila untuk kepentingan kampung ni. Inilah Live Lila, Rabu hingga Sabtu 9 malam di Lestari TV3. Alright, jadi itulah dia antara drama yang sedang anda saksikan. Bagaimana bakat-bakat baru ni telah pun menghiaskan malam anda. Betul. Yang cukup istimewa kerana kita tahu pelakon ni silih berganti. Yang lama kita jadikan sebagai idola kita, yang baru juga akan terus memberikan input-input yang baik. Jadi hari ini kita bersama dengan gadis-gadis yang cantik. Awak cantik Fiona, mereka pun cantik. Kita kena puji semua. Nasib baik Kalau tak saya Nasib dah baik. campak bantal dah dekat dia. Adik-adik ke? Macam sama ke? Mestinya. Syok sendiri pula Mungkin boleh kenalkan diri dulu kepada penonton kita di pagi ini. Sila. Oh, sila. You dulu lah. Ini Hai, Assalamualaikum. Saya Syasha Abdul dan saya Nia Atasha. Yes. Nia Atasha ni saya selalu tengok dia sebagai seorang model. Ya, saya. Sekarang dah berlakon pula kan. Tapi sebenarnya kan Muaz, kita bukan saja ada Nia dengan Syasha dekat sini tau. Sebenarnya kita ada lagi 2 orang tetamu istimewa bersama dengan kita di atas talian. Yes, kita ada Siti Harisa dan juga Liana Jasmine. Hello. Liana Jasmine best. Tu best saya. Hai. Bye Muaz. Hi girls. Hi girls. Hi Liana. Hi Muaz. Sorry, you're a boy. Okey. Okey, sebenarnya kita pagi ni satu soalan penting yang kita nak tanya Liana terlebih dahulu lah. Sebab kita semua tahu Liana ni sebenarnya macam terkenal dengan sebagai seorang pelakon. Yes. Kan? Sebelum ni jadi pelakon dan sekarang ni jadi pengarah drama pula. Hebat. So boleh tak ceritakan macam mana Liana boleh macam saya nak jadi pengarah lah sekarang ni. Tak nak jadi pelakon dulu. Macam mana? Hai korang, selamat pagi kepada semua produk kita. Okey, sebenarnya nak cerita dia panjang sangat tapi I pendekkan lah, okey. Dia datang daripada inspirasi di mana saya ingin menjadi storyteller pula. Saya nak bagi orang lain tentang apa dalam otak saya, apa karya saya, daripada selalunya kita sebagai pelakon kita hanya menunggu karya kan. Tapi kali ini saya rasa I need my voice to be out there. I want to tell my stories. I want to share what I like, and that's when kita form this company Mermaid Studio Senang Berhad bersama kakak saya. Dan daripada situ kita pun terus produce drama sikit demi sikit. Permulaan dia agak slow dan alhamdulillah setelah 5 tahun lebih kita berada dalam industri, kita sudah dipercayai contoh TV3 sangat mempercayai kami, alhamdulillah, and we got this chance untuk pertama kali kita buat kedua kali buat series 13 episode, alhamdulillah, and so that's how it is. And kenapa saya menjadi memilih untuk jadi pengarah, kerana saya rasa susah untuk cerita saya orang lain sampaikan sebab mungkin tak sama dengan imajinasi saya. So bila kadang-kadang kita buat cerita kita sendiri, sebab company saya dan kakak saya we create our own story. So bila kita memberi pengarah lain membuat, dia mungkin tidak sampai seperti apa yang kita inginkan. Jadi bila kita buat sendiri, kakak saya lah, dia cakap it's time for you to direct, you know you are ready, you know everything. So that's when I cakap okay, alright, let's do this. Macam tu lah. Okey. Jadi senang. Jadi pengarah, I boleh buat apa yang nak buat. Jadi pelakon-pelakon lah memainkan peranan penting. Jadi Syasha,
susah tak? Awak berlakon bersama dengan seorang pengarah yang lakonannya cukup luar biasa. Jikalau saya Lena Jasmine pengarah, saya pressure tau. Awak macam mana, Syah? Pressure tak? Kan sebagai watak utama lagi pressure. Okey, okey. Alhamdulillah berlakon dengan Kak Nana. Kita panggil dia Kak Nana, Lena Jasmine. Sangat, for me, sangat, it's something new. Pengalaman baru sebab sambil berlakon, sambil kita belajar something new. Betul-betul sebab bila pengarah tu pun seorang pelakon, dia memang ambil beratlah lakonan you on set. Sebab ada pengarah dia mengarah. Betul. Tapi ni mengarah akan datang cakap, okey saya nak buat rasa macam ni. You kena bagi emosi dia ni. akan bagi apa, dia tahu apa dia nak. Pengarah yang tahu apa dia nak. So senang bekerja dengan pengarah yang sebegitu. Apa kata Harisa pula? Okay. So kita dengar Syasha dengan Nia. Mungkin Harisa ada kata-kata yang lain pula. Ini pun kali pertama Harisa bekerja dengan director pelakon. So, banyaklah pengalaman, banyak belajar dengan Kak Nana. Sangat best kerja dengan Kak Nana. Pernah tak kena marah on set? Spicy. Just tell them. Kalau nak expose semua tapi memang kena marah. Yelah, Harisa ni bukanlah banyak sangat pengalaman dalam berlakon, tapi Kak Nana make it more interesting dan buat Harisa lagi faham lah macam mana nak jadi pelakon yang terbaik. And yelah Kak Nana marah-marah pun itu pun pengajaran. Marah-marah sayang kan? Dia mesti nak jadikan korang yang terbaik. Yes. Okey, jadi Syasha, kalau kita tengok semua kebanyakannya semua new generation. Jadi kita nak tahu juga, selalu orang tanya macam mana bergabung yang lama dengan yang baru. Tapi bagaimana pula kalau semuanya daripada new generation punya pelakon-pelakon ni? Apa cabarannya? Okey, saya rasa cabaran bekerja dengan pelakon-pelakon yang baru, Cik. Macam kita. Ya, termasuk saya semua yang baru. Jadi macam mana? It's new energy. New energy. Tenaga yang baru, faces baru dan cara pemikiran yang lain. Betul. Sebab Kak Nana pun masih muda. So, pengalaman kat set tu sangat So, pengalaman kat set tu everything is very high energy. Very high energy. Kak Nana pun macam so kita pun kena bagi juga. Plus bila berlakon dengan pelakon yang umur yang sama, kita senang ada chemistry. Sebab sama-sama baru kan. So faham tak? Tak faham, tak apalah. Macam tu. Faham tak? Faham. Okey. Mungkin boleh ceritakan sikit tentang drama ni, Live Laila. Okey, alright. Apa yang bezanya dengan drama-drama yang lain? Okey, yang beza Live Lila ni menceritakan tentang Lila, seorang gadis kampung yang nak kejar impian dia. So dia pergi luar bandar KL. Tapi bila dia dekat KL, dia seolah-olah lupa diri. Sebab dia terlalu tenggelam dalam dunia media sosial. That's how bad it is. Lepas tu dia balik-balik ke kampung untuk mencari diri dia balik. Okey, bukan senang kan? Jadi Lena Jasmine, mungkin kalau tengok daripada jalan ceritanya mengenai media sosial, which is memang sekarang semua orang dengan media sosial. Jadi mungkin ada sebab kenapa awak mengarahkan ataupun awak buat drama ni? Media sosial ni macam make up untuk cerita ni. Tapi dia punya core cerita ni adalah kita mencari jalan pulang tu. Macam akar kita di mana. So it's where we come from. Kita nak tunjuk kepada orang yang it's not about kampung, it's not about KL. Actually kalau you really understand apa intipati dia adalah, sebenarnya nak tunjukkan sebenarnya budak ni dia belong bersama keluarga dia. Maksudnya semua orang, hati kita, firasat kita punya fitrah, kita mesti nak to be where mana kita datang. So mesti kita datang daripada situ, mesti kita akan kembali ke situ. Dan semua luar-luar ni semuanya mostly duniawi, mostly benda-benda yang macam akan distract you. So social media is mostly the makeup of the show to make it interesting lah, because it's something yang dekat dengan penonton, yang boleh relate dengan orang lain, supaya kita sentiasa on the phone, 24/7 on the phone, but akar dia adalah you patah balik di mana you datang lah, macam tu lah. So macam you always remember where you come from.
Okey. Pakai kain naik ATV Ya, Menarik, konsep dia, ya. kita semua pakai baju kurung. Harisa, mungkin boleh kongsikan antara momen-momen yang paling tak boleh dilupakan sepanjang penggambaran bersama dengan Kak Nana. Selain daripada kena marah lah. Memory yang paling tak boleh lupa bila Kak Nana selalu jerit. Apa yang dijeritnya? Hey, you. Itu lagu Lena Jasmine. Terus sampai buat. Terus Sasha jerit. Sasha jerit. Harisa! Oh, begitu Dia lagi tinggi. Lagi tinggi, Dia lagi tinggi. tinggi tapi tak apa kan. Kita kan kita turun sikit. Okey, macam Nia sendiri kan. Bila berlakon ni, ada tak perasaan takut tu? Yelah, awak dah biasa modeling awak bagi apa je awak boleh buat. Tapi ni saya pun boleh tengok awak berlakon. Ni berlakon Kena hafal skrip. Ya, lain daripada bidang awak. Pengalaman dia berbeza daripada modeling, tapi it's fun. Sebab bila modeling you bawa watak tapi you tak menjadi watak itu. Tapi this one you live that character, so best lah you dapat jadi orang lain. Sebut tentang watak kan. Kita nak tanya Sasha pula Ada komen yang kata macam kali ni watak yang dibawakan oleh Sasha, watak Lila ni berbeza dengan sebelum ni. Apa komen Sasha sendiri? Okey, memang betul watak yang Sasha bawa kali ni memang sangat berbeza dengan watak-watak lain. Kali ni watak yang Sasha bawa saya rasa banyak sangat energi. Terlalu banyak sangat energi. Dan it's memang kalau tengok balik diri Sasha, that's not me lah. Tapi Sasha tengokkan itu sebagai satu cabaran. Cabaran untuk try something different, new character, a new style macam tu. Okey. Jadi Lena Jasmine mungkin sedikit cabaran dalam PKP ni ataupun selepas PKP dalam kita normal baru punya penggambaran ni, ada sedikit kesukaran tak? Sebab bila kesukaran tu nak nak keluarkan idea tu mungkin ada halangan. Tak ada halangan untuk keluarkan idea sebab dah lama sangat duduk kat rumah. So bila macam dapat keluar and then dapat shoot macam okey, alhamdulillah memang ada prosedur yang berbeza. Tapi what I can say is kita kena teruskan shooting dalam norma baru and semua orang kena take care of themselves. But yang paling penting, I rasa Live Lila ni, the beauty of Live Lila ni adalah pelakon-pelakonnya lah. Kalau Sasha kata kan, dia tak pernah berlakon macam itu. Dan ramai pernah nampak orang kata dia annoying. Itu adalah art dia. So, bila orang rasa annoying tengok Lila ni dalam TV, maksudnya Lila Sasha ada sangat pelakon yang sangat bagus. Sebab dia sangat pandai berlakon sehingga itu bukan diri dia change 360 degrees. And when audience cakap, dia ni annoyingnya, sukanya menjerit. Yes, itu yang kita nak orang rasa. Dan kalau you tengok minggu terakhir ni, dia akan berubah. So setiap karakter tu ada arc journey. Dan Sasha punya arc journey is very well. Very macam I say great untuk dia. And Nia Atasha, macam mana kalau you tengok dia macam ada penyakit sikit. Kadang-kadang dia okey. Penyakit. With herself. And Nia secara jujurnya, Nia Atasha one of the good young actors. Okay, Siti Harisa, even though dia baru dan dia first time berlakon dengan saya, tapi saya cuba untuk pecahkan dia. Maksudnya break her emotions, break her heart, breakkan diri dia daripada strip down daripada diri dia. Akhirnya makin lama dia makin improve. What I can say is kita memang memerlukan pelakon-pelakon baru macam ni dan saya sebenarnya lebih menyukai untuk bekerja with new actors. Because it's easy for me to mold them untuk menjadi karakter daripada kita ambil orang yang dah selalu berlakon, dia akan jadi diri mereka. So, for me, as a director, actor, I love this combo. All this new generation. Alright. Jadi terima kasih kepada Lena Jasmine dan terima kasih kepada anda semua. Pujian tu kita simpankan dalam diri masing-masing supaya anda terus berkembang hebat. Sesuatu yang luar biasa dipuji oleh Lena Jasmine sendiri. Jadi all the best untuk korang. Terima kasih sangat. Okay, thank you. Juga terima kasih kepada penonton kita, tetamu-tetamu kita pada hari ini yang sudi datang untuk menceriakan kami di sini. Kita jumpa lagi minggu harapan. Betul, dengan pelbagai cerita yang akan kami bawakan. Good vibe betul hari ini. Yes. Positif semuanya. Jadi supaya anda yang berada di luar sana pun mendapat positif vibe, kita doakan anda semua sentiasa dilindungi. Stay safe. Jumpa lagi. Terbuka segala saat.
sudah semua jilat lu tahu. Tak cantik tu, tarik balik tu. Baru nak beraksi belum didestinasi. Jaga mulut sebelum binasa. Jadi saksi mula-mula. Semuanya okay. Berputar-putar cakap boleh macam tiada akhir. Tercari-cari, masih berlari-lari. Apa yang terjadi bila dicuba lagi? Jalan mati. Jika mahu tak merah, harus pandai tak terkena cerah. Mula-mula bersembang, kau hanya mampu melihat. Sepandai tupai melompat, harus bijak tu mendarat. Guna segala musihat, asal masih selamat. Sepandai mulut bicara, takut kau tergigil lidah. Terbuka segala hasrat, malam tiada isyarat. Sudah sampai waktu buka cerita satu-satu. Sampai waktu buka Insta kamu. 1001 alasan menunggu. Tak tahu malu nak suruh dekat mana tu. Alamak.